Dah. Hmm? Ya. Hmm? Dah. Dah, Zat? Boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita buat live sekali lagi ya atas permintaan ya customer ya. Hari ini Kak Siti macam biasalah akan ajar biskut makmul ya, biskut makmul. Dan sebelum kita nak buat biskut tu, Kak Siti akan ajar balik acuan-acuan sebab ramai customer baru masih tak berapa pandai nak kenal macam mana nak pasang acuan-acuan ya. Dan sebelum saya nak mula kenal Kak Siti sebelah ini ada adik ya, Nadia ya. Nadia, kalau apa-apa boleh call pejabat. Boleh tanya Nadia. Kalau Kak Siti tak dapat, call Nadia. Nombor telefon semua ada dalam kita punya FB, insya-Allah ya. Okey. Kalau ada apa-apa yang tak faham boleh tanya sebelum Kak Siti nak mula nanti buat biskut. Okey, kita mula kita cara pasang acuan karipap. Ramai lagi masih tak pandai nak guna acuan karipap ya. Acuan karipap ni kita tengok acuan ni, tengok dia ada lekuk ni. Jadi lekuk ni, di dalam ni ada satu punat macam ni. Ya. Kita masukkan lekuk tu ke dalam. Okay. So this is your acuan. Ya. Dengan acuan karipap ni, kita pasang dekat kita punya penyanggang. Ya, penyanggang. Penyanggang ni, ya, dia ada tulang kat tengah-tengah ni. So, kita masukkan dia ada dua gigi ni, dia klip dekat dia punya tulang tengah-tengah. You buat salah acuan ni. Acuan ni salah ni. Tak pasang dulu. Okey, tak apa, kita teruskan yang lain dulu. Ya. Yang ini panggil acuan keropok lekor. Acuan keropok lekor ini kita boleh buat pau. 2-3 minggu lepas kita ada buat live, buat pau. Pau kita boleh biar dia naik dalam mesin. Kemudian tu kita tambah tepung, uli balik sesi yang kedua. Lepas tu kita boleh keluarkan 2 pau ke sini. Pau tu akan gebu insya-Allah ya. Dan ini panggil acuan keropok lekor ya. Untuk pasang kita boleh masukkan jam nanas ni ke dalam acuan keropok lekor. Kalau kita pasang macam ni, maknanya dia tak habis. Ya, dia tak habis, mana dia goyang kan. Tapi kita punya jam akan terkeluar ke tepi ni. So kita kena tolak ya daripada dalam ya. Tolak sampai habis. Tolak sampai dia panjang, sampai dia firm. Okey? Mana ini adalah untuk inti jam nanas. Okey, buat inti jam nanas. Okey? Okey, karipap tadi balik ke lekuk. Tadi kan dia ada lekuk macam ni. Masuk dekat dia punya nut ke dalam ni, ada satu punat ni, kita masuk aja. Ya, masuk ke dalam. Masuk macam ni. Lepas tu, tengok dia ada 2 gigi klip kat sini. Kita klip kat kita punya penyanggang. Atas penyanggang ni dia ada satu tulang macam ni. So, kita pasang dalam tu. Ya? Pasang dalam tu. Dia klip dalam tulang dia tu. Dan kita punya karipap ni, kita tidak boleh buat satu line. Kalau satu line, dia terlalu pendek untuk nak guna untuk acuan
tekap macam ni. So dia kita punya karipap ni, tengah-tengah ni dia putus. So dia bulat. Dia akan keluar bulat macam ni. Bila dia buka, bila dia keluar dia akan buka sekeping. Dan sekeping tu kita letak atas kita punya acuan karipap, bubuk inti dan kita tekap saja. Okey? Tapi kita punya kulit karipap ni dia tidak muat untuk karipap King Kong yang besar tu. Dia tak muat, ya. Kita tak muat. Kita hanya boleh guna yang sederhana dan yang kecil. Yang besar ni tak muat. Kita punya kulit tak cukup besar, insya-Allah, ya. So kalau karipap King Kong memang tak boleh pakai. Ya, yang untuk sederhana dan yang kecil saja boleh pakai. Insya-Allah, ya. So untuk karipap ni dah sudah dan okey, ya. Zahara Muhammad. Assalamualaikum Puan Zahara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Zahara? Ya. Okey, kita teruskan. Satu lagi yang ramai yang tak faham, ya. Acuan nasta. Acuan nasta daripada dulu dah ada. Ya, daripada dulu dah ada acuan nasta. Bukan sekarang lagi. So, kita nak buat acuan dahlia ni, kita tak payah beli tapak. Sebab tu kita guna balik acuan nasta. Acuan nasta untuk buat tak gulung nasta, ya. Dan kita keluarkan dia punya dalam anak dia ni, kita keluarkan acuan nasta. Kita boleh masukkan kita punya konektor. Kita punya konektor dengan dahlia. So kita guna tapak. Mana kita tak payah beli tapak. Kalau kita ada nozzle, kita hanya beli konektor sahaja. This one. Ya, konektor ini saja. Okey. Biasanya kita ada nozzle kan kat rumah kan. So kita tak payah beli nozzle. Use back this connector. Guna balik nasta punya tapak. Mana kita tak payah beli banyak. Hanya beli konektor saja. Dan kita boleh masuk dalam nozzle kita. Untuk buat dahlia bunga. Okey. Untuk buat dahlia bunga. Atau kalau kita ada beli nozzle yang kosong. Kita boleh buat churros pun boleh. Guna ini untuk buat churros pun boleh. Atau kita boleh masukkan nozzle mana-mana yang kita nak. Kita nak belah 8 ke, nak belah 10 ke, nak belah 15. Nozzle ini you can buy dekat bakeries, insya-Allah, ya. Alright. Dan satu lagi, okey. Dengan acuan karipap tadi, saya ulang balik, ya. Setiap live ni Kak Siti akan ajar acuan. Sebab ramai customer baru yang tak pandai lagi. Okey, kalau ada customer yang guna acuan plastik ni yang besar. Yang untuk buat untaian. Atau nak buat belah 8 punya dahlia bunga. So dia punya plastik tu besar. Ya, besar, very big. Ya. So kita boleh guna tapak karipap. Anak dia kita keluarkan, karipap punya anak ni. Anak ni kita keluarkan, ya. Kita keluarkan anak dia. Anak dia kita keluarkan dan kita boleh masuk acuan yang besar ni ke dalam. Ya, macam ni. Kat mana-mana kita nak buat untaian ke kan. So kita boleh guna, ya. So mana yang goyang-goyang ni pegang. Masa dough tengah keluar tu, kita pegang dia. Ya, bila dia punya dough dah penuh, dia dah firm. So, dia tak bergoyang lagi dah. Ya, kita boleh teruskan pakai. InsyaAllah, ya. Okey, satu lagi. Acuan seberguna, ya. Acuan seberguna, memang kita bagi free, insyaAllah, ya. Seberguna. Seberguna ini, kalau kita ada set ini,
set 1 for 1. Ya, kita kalau ada beli bakery pun ada. Beli je 141. 141 ni dia ada 8 acuan. 8 acuan ini masuk dalam seberguna. Sebab customer ada yang nak yang 3 mata, yang nak 3 bunga. So kita tak dapat nak buat semua. So kita buat satu saja. Ya, tapak dia. Tapak dia ini satu saja kita buat seberguna. So kita boleh masuk 88 acuan di dalam ni. Ya. 88 acuan kita boleh masuk dalam. Dalam ni ada satu acuan ada satu acuan kosong. Ya, ada satu acuan kosong. Kita boleh masuk dalam seberguna. Dan untuk customer yang pakai acuan yang macam ni. Ya, yang kecil ni, you boleh masuk dalam. Okey, untuk pasang macam ni. Memanglah bila kita pasang tu, dia akan goyang ya. Semua acuan pun sama. Dia akan goyang. Tapi bila dough tengah keluar, kita pegang. Bila kita pegang macam ni, lama-lama dough dah penuh, dia akan firm ya. Dia akan stable, dia tak goyang dah. Okey? Sama juga kalau siapa yang nak buat untayan yang acuan macam ni. Boleh masuk dalam acuan seberguna ini dengan set 1 for 1 punya tapak kosong. Tapak kosong ni, ya. Dia boleh masukkan lah insya-Allah. Okey? Ya, boleh masukkan. Apa-apa acuan pun kita boleh pakai insya-Allah, ya. Apa-apa acuan saja. Mana yang kita boleh fix in tu kita fix saja. Ya, alright? Okey. Okey. Ada satu acuan yang ramai customer tanya. Acuan bujur. Ya. Acuan bujur ini kita tak bagi dalam acuan set 22 biji lah. Dalam mesin kita datang dengan 22 acuan ya. Tapi yang bujur ini tak termasuk. Bagi customer yang guna acuan bujur ni, some customer dia dah biasa pakai yang bujur. Dia nak yang bujur balik. So, kita ada tempah lah make to order. Tapi tak banyak lah. Untuk siapa yang nak bujur ini, dia kena belilah insya-Allah. Ya? Kita tak bagi dalam set kita. Dalam set kita, kita memang bagi 22. Tapi tak termasuk acuan bujur. Acuan bujur bagi siapa yang guna acuan bujur yang macam ni, baru kita masukkan. Ya? That means acuan 139. Ya, acuan 139. Untuk masukkan tapak acuan bujur. Kalau siapa-siapa yang nak pakai acuan bujur, boleh beli ya, boleh beli online atau call, kita akan post insya-Allah ya. Ya, yang ini untuk acuan bujur. Untuk siapa-siapa nak saja boleh beli. Okey? Lagi satu, okey, cutter ni. Masih ada orang yang masih tak tahu yang kita ada cutter ya. Cutter kita ini adalah cutter stainless steel ya. Cutter stainless steel. Cukup senang ya nak pakai cutter ini. Kita hanya buka skru ni bagi dia longgar. So kita nak panjang mana kita punya samprit atau kita punya tat gulung. So kita adjustable. This is adjustable and ini adalah stainless steel. Dia tak akan karat. So katalah panjang ni. Contoh kalau kita punya bekas. Kalau kita punya bekas. Tak ada bekas ya, yang bekas bujur tu mana? Contoh kalau kita punya bekas panjang mana kita nak. Kita ambil bekas kita, kita ukur. Tak apa, satu je. Ada contoh lah ya. Contoh, you guna bekas macam ni.
Katalah contoh you guna bekas yang panjang ni. You nak masuk dalam 2 row, ya. Masuk 2 row. So you just ukur. Okay? You ambil ini, cutter ini, you ukur lah. Okay, ya. Nampak tak? Nampak? Terus. Nampak, ya? Katalah you ukur macam ni, this is your bekas. Okay, contoh macam ni, tengok ya. Bekas kita. Yang 4 segi. This is your sukatan. So, you letak jari sini, you kunci. Kunci ketatkan. Yang ni kunci ketatkan. So, you punya samprit semua sama saiz. So, you just susun je 2 line, ya. Bila kita nak potong kita punya cutter ini, you tak boleh potong macam ni. Kadang-kadang tengah dia tak kena. So, you kena press macam ni untuk tolak. Alright, you press macam ni, then you tolak. So, dia punya saiz semua sama. Yang macam ni, boleh buat 2 line. Okay? Kalau yang panjang, buat yang panjang ya. Kita sukat je. Supaya kita semua boleh susun. Kalau kita potong freehand, kadang-kadang pendek, kadang panjang. Itu yang ada reject lagi, sayang ya. So, this is your cutter ya. Cutter. Cutter ini kita kena press macam ni. Kena press macam ni, tolak. You tak boleh pegang macam ni. Kadang-kadang tengah dia tak dapat. Ya. So, you kena press macam ni. Press macam ni, tolak. Alright. Yang ini stainless steel ya. Yang kalau nak beli, boleh order je insyaAllah. Tak ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Suruh dia orang share. Okey, minta share please. Kau boleh share? I bagi tahu pun lambat. 5 minit sebelum tadi, kan? Okey. So itu saja untuk acuan. Ada yang tak faham? Ada yang tak faham untuk kegunaan acuan semua? Kalau tak ada, kita nak ajar cara-cara pasang mesin pula, ya. Okey. Untuk mesin ni, kita hanya waranti mesin ini saja setahun, ya. Untuk customer yang nak guna mesin. Mesin ini kita waranti motor saja setahun. Alat-alat spare parts ni memang kita tak ada waranti. Kalau hilang atau pecah, boleh beli insyaAllah. Ya. Semua. Kita punya repair, service, spare parts, acuan, semua beli di Falcon. Baik mana sekali mesin nak pun kita akan post daripada KL. Daripada Falcon. Ya insyaAllah. Okey. Kita pasang. Cara pasang ya. Kasih dia ajar balik. Cara pasang untuk customer yang baru ya. Kita pasang balik ini. Ini pecah. Okey, dia masuk dengan bolt. Masuk dalam mangkuk. Dan kita masukkan penggelek. Ya, ini panggil penggelek ya. Untuk masukkan ikut bentuk dalam 4 segi. Dan kita masuk saja. Okey. Dan kita masukkan penyanggang. Penyanggang. Masukkan penyanggang ni. Ya, masukkan penyanggang. Ya, masukkan. Tengok 2 besi ni. So, kita masukkan. Dan acuan mana yang kita nak pakai. Mana acuan kita nak pakai. Kita masukkan acuan mana-mana yang kita nak pakai. Ya. Okey. Acuan kita ini memang standard semua. Tapi Allah izinkan ada salah satu yang dia tak boleh muat tapi ketat atau dia tak mau masuk. Senang je puan ya. Ambil sandpaper, gosok dalam ni sikit aja. Jangan gosok habis. Kalau dia tak muat pun sikit aja. Ya, sebab plastik kan bila keluar daripada kilang tu mungkin dia kecutkan tu. So, kita hanya ambil sandpaper, gosok sikit je dalam. Nah, insyaAllah ya. Jangan terlalu longgar pula. Ya. So, kita masukkan
besi ni lock dan kita kunci pakai 2 skru ni. 2 skru ni kena kunci sama-sama. Kita tidak boleh kunci sebelah dia ketat baru nak kunci sebelah. Bila 2 skru ni dah ketat sudah. Memang dia tak rapat ya, dia memang tak rapat. Dia mesti ada freeway untuk bergerak. Tapi jangan kita dok pulai sampai dia rapat ya, tak boleh ya. Once dia dah ketat sudah. So memang dia ada genggang di sini. Dan kini adalah penutup ya. Penutup ni banyak anak customer yang kata dia tak tutup, lepas tu mesin dia tak boleh jalan. Kalau penutup ni tak tutup, dia memang tak jalan, insya-Allah ya. So kita masukkan dan tekan. Kalau kita tak masukkan kaki tutup ni, dia punya ni ke dalam, tak kena sensor dia, mesin takkan jalan. Kalau kita tutup pakai macam ni, boleh tutup. Tapi dia punya bucu ni tak masuk ke sensor. So dia tak boleh jalan. Mesin takkan boleh jalan. You masuk ke dalam, tekan, baru you on ya. Baru dia boleh jalan. InsyaAllah ya. Kalau nak tutup ni, tutup tekan ini, angkat. Penutup. Angkat ni. Okey. Kita jangan tak angkat tu, kita tarik tu dia akan pecah. So kita tekan ni, angkat. Okey. Untuk pasang mesin, insya-Allah boleh kan? Mesin ini kita punya motor saja. Kita pakai kain basah perah. Ya. Lepas tu kita lap saja. Yang alat-alat spare part ni semua boleh basuh, insya-Allah ya. Okey? Okey. So kita teruskan ya, kita buat biskut makmul ya. Okey. Kita buat biskut makmul. Kita boleh guna resepi kita sendiri. Tapi kat sini sajalah ya, tunjuk cara. Tepung gandum dia 500 gram. Ya. Tepung gandum 500 gram. Okey, kita masukkan tepung gandum 500 gram. Okey, masukkan tepung gandum 500 gram. Siapa-siapa ada resepi biskut makmul yang lagi sedap, boleh share insya-Allah ya. Boleh share dan kita pasing-pasing dekat kawan-kawan. Itu saham akhirat insya-Allah ya. Dan kacang ya. Sebut kacang ni 400 gram. Kalau nak sedap, kita sangai kacang dan kita blend sendiri ya. Ada juga yang dah siap. Beli yang siap pun boleh. Buat sendiri pun boleh insya-Allah ya. So ini adalah sebut kacang yang dah blend 400 gram ya. Makna semua sekali 500 and 400 mean 900 gram. Dia dalam lebih kurang sekilo lah. Boleh kita masukkan 400 gram ya. Okey. Masukkan 400 gram. Dan kita masukkan tepung custard. Tepung custard 2 TBSP, 2 sudu besar. Ya. Tepung custard 2 TBSP. Semua yang kering ni kita boleh masukkan dan kita 2 TBSP ya. So kita boleh uli, bagi dia rata dulu. Kita ulikan dia, bagi dia rata dulu ya. Kat sini tadi lupa ajar mesin ya. Mesin ini, dah kita tengok ya. Kita tengok di sini ada tulis mix ya. Maknanya kalau kita turunkan kita lever ini, kita tolak ke belakang mix. Makna dia uli. Baru kita on ya. Lepas tu kalau kita nak tukar, nak keluarkan dough, kita naikkan, tolak ke depan. Ada orang dia tak naikkan, dia kata dah tolak tapi mesin tak keluar dough. Sebenarnya ini kena naikkan ya. Naikkan baru kita tolak, baru dia keluarkan dough ya, insya-Allah. So sekarang kita uli.
Ya, kita uli. Bagi dia ratakan tepung dia dulu. Tepung dengan serbuk kacang. Kita ratakan dulu. Ya, bagi dia rata dulu. Okey. Dah rata tu, kita masukkan semua cecair. Okey. Semua cecair kita kena tuang melalui penutup. Kita tidak boleh ambil cecair ini dan curah ke dalam, ya. Sebab kita punya bowl ini bukan bulat. Bila kita curah ini dia akan keluar ke motor nanti. So apa-apa cecair mesti kena tuang melalui penutup ni. Alright? Okey, kita uli. Sambil-sambil kita uli, kita masukkan vanila, ya. 1 TSP. 1 TSP vanila. Dan kita masukkan minyak ghee, ya. Minyak ghee dicairkan, dapatkan 200 ml. Ya. Kita sambil-sambil itu 200 ml. Kita tuang sampai habis. Semua cecair kita mesti tuang melalui penutup ni, ya. Lepas tu kita biar dia uli sampai dia rata. Okey, resepi dia tepung gandum 500 gram, serbuk kacang 400 gram, vanila 1 TSP, minyak ghee 2 sudu tepung custard, 2 TBSP tepung custard dan 200 ml minyak ghee yang dicairkan. Ya. Bagi dia uli sampai dia rata. Dan kita boleh keluarkan, ya. Ada juga saya baca dalam FB ni, ada juga alhamdulillah, ya, ada orang tegur. Dia kata biskut makmur ni kacang mana ada masuk sekali. Kalau kita nak dibalut tu boleh. Itu tradisional, ya. Kita boleh balut. Tapi kita nak cepat, so kat sini masuk semua sekali. Kita tak adalah masa nak balut, ya. So I masuk semua as long as kacang tu di dalam. Itu terpulanglah pada kita, ya. Kalau kita nak balut pun boleh. Kalau kita nak masuk sekali, senang buat kerja, kita masuk semua sekali dan it's still inside there, right? Dia tengok, ya, kalau dia dah rata. Macam mana pun kita kena tengokkan dia. Kalau dia dah rata, kita boleh keluarkan. Ya, tengok, ya, bagi dia ratakan dulu, ya. Bagi dia uli lagi sikit lagi. Tapi cara guna mesin ini, semua yang kering kita boleh masuk, ya. Hanya cecair kita tuang di atas. Itu saja. Mesin ini kita nak uli apa pun boleh. Nak uli roti ke, nak uli donat ke, semua boleh. Mana yang kering boleh masuk. Mana yang cecair mesti tuang melalui penutup. Jangan sekali-sekali kita buka dan kita curah ke dalam. Bila kita curahkan cecair, dia akan keluar. Sebab kita punya bowl bukan bulat, ya. So kita punya bowl sini ada kosong. So dia akan keluar, takut dia mengalir ke motor, ya. Okey? Okey, ya. Dah lebih kurang dah. Kita boleh try, ya. Sama ada
Dia dah rata ke tidak, kita boleh keluarkan. Kalau tak jadi, boleh masuk balik, uli balik dan keluar balik. InsyaAllah ya. So, okey. Kalau kita nak uli, tengok ya. Kalau kita nak uli, kita set uli, tolak ke mix. Dan kita on, dia uli. Bila dia uli, kita duduk belakang ni, dia akan clockwise. Ya. So, bila kita nak tukar instruction, mesti off butang bulat dulu. Ya. Off butang bulat dulu, baru kita tukar instruction dan naikkan. Ya, kena naikkan dulu, baru kita tolak ke depan. Bila tolak ke depan, maknanya dia akan keluarkan do. Ya. Mula-mula dia keluar do ni memang tak rata lagi lah sebab dia terkeluar dekat moncong ni. So sekarang ni kita nak tolak dia keluar ya. So bila kita on ni dia akan keluar. Ya, yang mula-mula keluar ni dia belum rata lagi. Ya. Dah. Kita potong besar mana kita nak ya. Dia tak berapa rata lagi lah. Dia tak berapa rata lagi. Kita boleh masuk balik. Dia uli. Tambah sikit. Kalau dia tak rata, kita boleh tambah minyak juga ya. Another minyak sikit. Kita uli balik ya. Kalau kita nak tambah minyak sikit pun boleh. Tambah minyak sikit. Dalam berapa? Dalam 3 sudu. Dalam 3 sudu ya. 2-3 sudu. Kalau dia tak rata, kita boleh tambah minyak sikit dalam 2 sudu atau 3 sudu lah. Tissue paper ibu tadi mana? Ya, bagi dia rata. Okey, kita try keluarkan. Okey ya. Kita keluarkan dodo dia ya. Mula-mula dia memang tak cantik lah. Okey. Okey, you tak nampak kan? Nampak tak? Nampak tak sangat? Okey. Okey. Nak keluarkan ya. Keluarkan dough dia. Kita keluarkan dough dia. Kita tolak ke depan ni. Masukkan dough ke depan. Okey. Okey ya. Kita keluarkan ya. Panjang mana kita nak ya. Kita potong ya. Lepas tu baru kita gulung. Kita terpaksa kita terpaksa buat manual lah ya. Dia tak ada keluar bulat-bulat macam tadi. Banyak mana kita nak tu kita potong ya. Kita potong. Okey. Potong banyak mana. Lepas tu kita grip. Grip sikit. Baru kita bulat-bulatkan. Ya. Kita bulat-bulatkan. Dia jadi bulat-bulat. Baru kita bakar. Dan kita grip sikit. Grip sikit. Lepas tu kita bulat-bulatkan. Ya. Kita gripkan sikit. Dia panggil apa? Genggam sekejap. Dia panggil apa? Genggam. Tak pandai. Okey. Baru kita bulat-bulatkan. Jadi biskut makmur ya. Kita gripkan. Lepas tu bagi dia padatkan. Baru kita buat bulat-bulat. Kita gripkan. Genggam sikit. Baru tu kita bulat-bulatkan ya. Alright. Mari kita buat banyak sampai habis lah. Ya, kita buat sampai habis. Okey. Lepas tu, baru kita bakar dulu. Lepas kita bakar, baru kita gelek atas icing sugar. Ya. Macam contoh yang ini. Ini dah bakar ya. Ini dah bakar. Ya, ini dah bakar. Lepas tu, baru kita gelek atas icing sugar. Kita gelek atas icing sugar ni lah. Ya, gelek atas icing sugar. Okey.
Lepas dah bakar, kita gelek-gelek atas icing sugar macam ni. Baru kita masuk dalam paper cup. Ya. Kalau gelek icing sugar macam ni, baru kita masuk dalam paper cup. Tu dia jadi biskut makmur. Ya. Alhamdulillah ada yang ingatkan, yang kata mana ada biskut makmur kacang campur sekali. Kalau kita nak balut manually, memang kita balutkan kacang di dalam. Tapi sebabkan kita nak cepat, kalau kita ada order cepat, kita campur sekali kacang di dalam. Lepas tu kita keluarkan. So what you have to do is just gulung je, bulat-bulat kan dah siap. Tak payah kita nak balut-balut, ya. Itu terpulang pada kita lah, insya-Allah. Kalau kita nak ikut tradisional punya, so you kena balut lah, ya. Kalau balut banyak waste a lot of time, kan. So kita grip sekejap, genggam sekejap, padatkan, baru kita bulat-bulatkan. So dia jadi bulat macam ni, baru kita bakar dan kita salut pakai icing sugar ni. Baru kita masuk dalam paper cup. Ya? Okey? Kita masuk dalam paper cup macam ni. This is your paper cup. Perlu cantik kan? So dia jadi cantik kan? Macam ni. So this is your biskut makmur. Alright? Okey, kalau ada apa-apa tak faham, boleh tanya, insya-Allah, ya. Kalau mana yang tak faham mesin ke, mana yang ada problem apa-apa, boleh call kat Siti. Dekat 012 27 47 888, ya. Kalau apa-apa boleh call, ya. Anytime can call me. Kalau mana yang ada nak apa, jana pendapatan ke. Kalau bagi siapa yang tak kerja, duduk rumah sambil-sambil boleh promo mesin kita, insya-Allah boleh kontak kat Siti, ya, boleh bincang insya-Allah. Okey? Setakat itu je kot. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu sajalah for today, ya. Ya, ada apa-apa tak? Tak ada apa kan? Okey. So sebelum Kak Siti nak akhirkan, harga mesin kita masih sama. Kita tak ada naik lagi lah, insya-Allah. Mesin kita ini 1,150 untuk Semenanjung, ya. Kalau datang di pejabat, pick up dekat pejabat tolak RM30. RM30 tu untuk postage, ya. Kalau untuk Sabah Sarawak 1250, ya, 1250. Siap pos ke Sabah, Sarawak dan Labuan, ya. Untuk customer yang kat Singapura, ya, dia saya rasa murah lagi kalau kita hantar ke JB. Kalau di JB pick up dekat JNT pejabat ke, dekat pos laju ke, dekat saudara punya rumah, murah sangat. Kalau sampai JB hanya RM30 postage. Kalau nak sampai kat Singapura, saya rasa beratus, insya-Allah. Even sama dengan Sabah, Sarawak, untuk Brunei, ya. Untuk Brunei, kebanyakan customer post ke Limbang atau Miri. So, you all hantar rider. Sebab nak sampai ke Brunei pun mahal. Lebih kurang mahal sama. Yang dekat Brunei, saya rasa mau dekat 500 postage. Tapi kalau sampai kat Limbang atau Miri, hanya RM130 sahaja. Okey? Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya, insya-Allah, ya. So kalau tak ada apa-apa, Kak Siti minta maaf dulu kalau ada terkasar bahasa atau tersinggung hati, ya. Kak Siti tak sampailah hajat perempuan semua. Kak Siti bukanlah pakar sangat, ya. Kak Siti hanya ajar cara-cara guna mesin dan memudahkan kita untuk jana pendapatan, ya. Kalau around KL atau Shah Alam, ada siapa-siapa yang nak guna mesin tak pandai, can always call Kak Siti. Dia boleh ajar, insya-Allah. Sebab kita tak keluar untuk mengajar dah. Sebab PKBB ni kan, Kak Siti pun dah tua kan. Ya, tak bolehlah mengayak menjauh-jauh, ya. So kalau siapa-siapa yang boleh datang, Kak Siti boleh ajar, insya-Allah, ya. So lagi satu,
Kita sama-sama lah jaga diri ya. Kita tutup mulut kita dan kita ada distansi, jarak ya, dan basuh tangan selalu. Ya. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dulu dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Mak Pilus watching. Dah.